Okay, Assalamualaikum. Kita sambung lagi. Tentang definisi, tentang kaedah untuk menghuraikan tindak balas redox. Okay, kita nak kaitkan semua tindak balas kimia, sama ada yang pernah kita belajar ataupun yang belum kita belajar. Kita nak huraikan, nak terangkan dari segi redox. Okay, so di awal yang dahulu kita dah terangkan redox dengan dua cara. Pertamanya gain or loss of oxygen, kita dah tahu, nak mengenal. Kemudian gain or loss of hydrogen. Okey, so tindak balas kimia ni dia sebenarnya tidaklah hanya mengandungi oksigen dan hidrogen sahaja. Ada juga tindak balas yang tidak ada oksigen, malah juga tidak ada hidrogen. Jadi bagaimana kita nak terangkan dia dari segi redox? Okey, kita baca dulu kat sini. Pengoksidaan dan penurunan. Yang ketiga adalah dari segi pemindahan elektron. Dari segi pemindahan elektron. Okey, ini bila mana kita dah tak boleh nak terang dari segi oksigen, dari segi hidrogen, kita nak terang dari segi kaedah yang lain, kaedah pemindahan elektron. Okey, di sini dia ada bagi penerangan. Kamu boleh bacalah penerangan ni. Mungkin kamu faham, sebahagiannya mungkin ada yang tidak faham. Okey, kita tengok apakah yang dikatakan pengoksidaan dari segi pemindahan elektron. Pengoksidaan, dekat sini Pengoksidaan berlaku apabila satu bahan mengalami kehilangan elektron. Kehilangan elektron. Manakala sebaliknya tindak balas penurunan, reduction, occurs when a substance accept elektron. Okey, nampak accept elektron. Okey, yang ni So boleh rujuk buku teks kamu Okey. Ini dia punya makluman berkenaan dengan pengoksidaan dan penurunan. Okey, tapi dia punya contoh dia. Okey, dia bagi dua contoh untuk menghuraikan pemindahan elektron. Pertamanya dia bagi contoh ini. Magnesium campur oksigen menghasilkan magnesium oksida. Kan dah tadi cikgu cakap tak ada melibatkan oksigen, ada pula. Sebenarnya boleh juga kita boleh terang, tapi kita tak teranglah dari segi oksigen, kita terangkan dari segi pemindahan elektron. Tapi kalau tengok persamaan ni agak pelik sikit lah kan, agak pelik. Magnesium campur oksigen, magnesium oksida. Kalau kita nak terangkan dari segi pengoksidaan, oksigen, magnesium lah mengalami pengoksidaan kan. Jadi siapa yang mengalami penurunan? Okey, agak sukar di sini. Kita boleh terang dari segi pemindahan elektron. Okeylah, cikgu nak pakai contoh lain lah. Dekat buku ni dia bagi contoh ni. Dan satu lagi contoh yang ni. Contoh ni sebenarnya pemindahan elektron pada satu jarak ni. Biasanya kalau batch yang lama, kita bincang benda ni di hujung bab ini. Tapi kali ni dia anjak di bahagian depan. So sebenarnya bagi cikgu, kalau nak cerita ni panjang ni. Okay, so mungkin cikgu akan cerita di hujung bab ni nanti. Okay, cikgu ambil contoh yang lain lah. Okay, kita ambil contoh yang ni. Okay, nampak ke? Atau cikgu nak kena tutup sekejap Okey, kita ambil contoh yang ni lah. Kamu tengok ni Okey, ini satu tindak balas kimia. Tengok yang atas dahulu. Okey, salin. Okey, boleh salin contoh ni dalam buku nota kamu. Dari segi pemindahan elektron. Okey, kita ada satu persamaan. Okey, tindak balas yang atas ni. Okey, ini sebenarnya tindak balas apa ni? Tindak balas ini adalah tindak balas yang kamu dah belajar semasa tingkatan 4, iaitu tersilap cikgu lah. Kamu dah belajar iaitu displacement
Cikgu rasa kamu tak pasti sama ada dah belajar atau tak belajar lagi ni ya. Tapi ini tindak balas penyesaran logam lah. Tindak balas penyesaran logam. Okay, kalau batch yang dulu memang mereka akan belajar ni semasa tingkatan 4. Untuk batch kamu sih tak pasti tak. Sama ada kamu tingkatan 4 dah belajar atau belum. Okay, tindak balas penyesaran logam yang mana zinc ni, okay, bila bertindak balas dengan kuprum sulfat, okay, cuba tengok dia akan singkirkan copper ni, copper ion ni, copper ion. Ni zinc atom, ni copper ion. Okay, copper ion ni menjadi copper logam, copper, okay, logam copper. Manakala zinc tadi menjadi zinc sulfate. Dia tukar partner dia. Okay, inilah kita panggil tindak balas penyesaran logam. Cikgu rasa kamu belum belajar ni kot. Okay, mungkin dah belajar, cikgu pun tak pasti. Dalam bahasa Inggeris ni adalah displacement reaction, displacement of metal. Okey, kita tak nak lihat dari segi hidrogen, memang tak ada hidrogen, dan juga kita tak nak lihat dari segi oksigen walaupun ada oksigen. Sebenarnya oksigen tidak okey, agak sukarlah, macam tidak ada apa-apa kesan pun. Okey, jadi kita nak lihat dari segi pemindahan elektron. Okey, yang mana kita tahu, jadi untuk pemindahan elektron ni macam mana kita nak buat? Kita kena daripada persamaan yang asal ni, kita kena pilih dua bahan yang sebelum dan selepas dia berubah. Maksudnya nampak dekat sini cikgu pilih zinc. Kenapa cikgu pilih zinc? Sebab dia berubah daripada atom menjadi sebatian atau ion. Jadi kita pilih dan kita tulis dia sahaja. Contohnya zinc, asalnya zinc bertukar menjadi zinc ion. Cuma kita kena lengkapkan lah ni. Zinc sulfate ni kita tak pilih sulfate, kita hanya tulis just zinc ion. Okay. Bagaimana zinc menjadi zinc ion? Sudah tentu dia akan melepaskan 2 elektron. Okay. Satu lagi kita ambil copper ion. Sebab copper, asalnya copper ni sebatian ni copper ion lah. Jadi kita pilih copper ion bertukar menjadi apa ni? Copper atom. So kita tulis dia copper ion bertukar menjadi copper atom. Apa yang berlaku? Dia menerima 2 elektron menjadi copper atom. Ini tak adalah, ini kita kena lengkapkan sendirilah lah. Berdasarkan logik kita bagaimana dia berubah. Okey. So di sini kita dah boleh decide yang mana satu mengalami oxidation. Kalau kita tengok definisi tadi, oxidation tu apa? Loss of electron. Okey, siapa yang loss of electron? Untuk kita decide sama ada bahan itu mengalami oxidation atau reduction, cikgu cakap minggu lepas macam mana? Kita mesti ambil yang bahan dia. Okey, bahan dia sama ada zinc atau copper ion. Jangan tengok yang selepas. Okey, kalau oxidation oxidation, loss of electron. Zinc lah, sebab zinc ni loss of electron. Jadi zinc undergoes oxidation. Why? Because zinc loss 2 electron becomes zinc ion. Okay, manakala copper ion undergoes reduction. Why? Because copper ion gain. Dalam buku tulis apa? Gain ke accept? Gain elektron, terima elektron, mengalami penurunan kan. Gain mengalami gain menerima penurunan lah, reduction. Okey, satu lagi istilah yang kita kena tahu adalah apa dia? Kita kena tahu oxidizing agent ataupun reducing agent. Okey. Tanpa buang masa. Kalau dia reducing agent, macam nak kenal? Dia automatic dia akan mengalami apa? Reduce oxidation lah. Jadi siapa yang mengalami oxidation? Zinc atom ni kan. Zinc lah.
zinc mengalami oxidation. Jadi dia adalah reducing agent. Jadi zinc adalah reducing agent. Okey, apa alasan kenapa zinc jadi reducing agent? Because zinc menurunkan copper ion menjadi copper atom. Tu jawapan dia. Kenapa zinc menjadi reducing agent ataupun agent penurunan? Kerana zinc menurunkan copper to ion menjadi copper atom. Tu jawapan dia. Manakala siapa yang oxidizing agent, mestilah dia mengalami reduction ataupun penurunan. Siapa mengalami penurunan? Copper to ion. Okay. So copper to ion ni adalah oxidizing agent. Pengoksidaan. Kenapa? Kerana apa alasan dia? Copper ion mengoksidakan zinc menjadi zinc 2+. Tu jawapan dia. Okey, dapat? Okey, itulah contoh pengoksidaan dan penurunan dari segi ini yang dikatakan pemindahan elektron. Okey. So kita pergi yang kaedah yang ke-4 yang terakhir untuk mengenal redox. Jadi untuk cikgu sebenarnya tak habis lagi sikit lagi. Iaitu sebenarnya ini bila kita pecah-pecahkan ni, ini dikenali sebagai apa? Ini dikenali sebagai persamaan setengah. Half equation. Ini satu half equation. Okay, ini satu half equation. Ini dua half equation. Okey, dua half equation. Okey. Seingat cikgu ada ajar kamu, kalau kita ada half equation, kita kena lengkapkan lah. Ini hanya untuk melengkapkan persamaan ni. Okey. Dari segi redox tadi kita dah settle. Sekarang kita nak lengkapkan persamaan ni. Okey, cikgu cuba tulis. Okey. Jadi dua ni half equation atau persamaan setengah. Kita kena lengkapkan dia punya norma dia. Kita kena lengkapkan persamaan setengah ni. Dapatlah persamaan yang macam ni, yang kita panggil persamaan ion. Persamaan ion. Tersilap cikgu lah, persamaan ion. Okey, bagaimana kita kumpulkan macam matematik. Kita ambil persamaan ni, tambah persamaan ni. Jadi, dapatlah macam ni. Okey, kemudian ini pun dapat macam ni. Kemudian kita boleh settlekan, buang elektron kan, sini ada elektron, sini ada elektron, kita boleh singkirkan. Jadi dapatlah zinc tambah Cu2+, zinc 2+ tambah Cu. Inilah persamaan ion. Persamaan ion. Okey, tak ada apa, cuma kita kena lengkapkan ni. So, habislah tentang tindak balas redox dari segi elektron. So, kamu boleh ambil contoh yang lain lah. Contoh dalam buku tu agak berat sikit lah. Tapi kamu boleh cuba baca. Tapi kalau kamu sudah faham ini pun sudah memadai. Memadai. Jadi sebabnya semua persamaan kebiasaannya akan melibatkan pemindahan elektron kan. Jadi kamu kena pilihlah siapa yang melepaskan elektron, siapa yang menerima elektron. Jadi kamu kena pilih dan buat persamaan setengah. Okey. So dekat sini apa yang kamu kena tahu? Pertama, kamu kena tahu siapa yang mengalami pengoksidaan, siapa mengalami penurunan, kenapa. Kemudian siapa yang jadi ejen pengoksidaan atau siapa yang jadi ejen penurunan dan kenapa. Okey, itu saja.